Kita dah boleh lagu mau gaya bebas. Tapi dia gaya tak bebas. Jadi bila gaya tak bebas ni makan tak kenyang. Biasanya berhenti kedai lain pun tak pergi makan pula. Sebab nak jaga itu susah. Saya banyak sangat kematian. Allah susah ni. Itu petua nak makan lah. Kalau kita tengok udang galau so, dia jangan makan mausa. Ketan takkan makan suka ketan ni bukan sahaja. Ini nak muka lopak kulit dia. Mana boleh dia sulit. Baik udang so pula. Ayo. Ya bismillah ni tangan itu lain kan. Tak apalah. Jadi dengan usaha kita. Orang besar ni kita jangan orang panggil jauhkan, jangan dekatkan. Dekatkan dia dah suka orang pokok gunung yang boleh ni. Jauh sana kita berjalan pula. Jadi sederhana, timbang-timbanglah. Kena pandai. Sebab itu kena belajar siasat mulut baik. Itu satu. Yang kedua, wasailul ulama. Wasailul ulama ni maknanya tanya-tanyalah para ulama. Tanya ni pula ada banyak jenis. Ini orang zaman sekarang dia tak berapa pandai cara untuk tanya. Sama ada dalam radio ataupun secara personal. Dia tak pandai. Sebab itu kena ada fiqhul mustafti. Fikih kepada orang yang nak tanya. Dia kena belajar. Sebab itu kalau kita baca kitab, ulama jangan ditanya ketika mana gopo apa. Ulama jangan ditanya ketika mana keadaan dia tak stabil. Jadi jangan tanya. Walaupun mungkin dia boleh layak, tapi kadang-kadang susah baik. Yang kedua, kita tanya ni, kita jangan nak banding dengan syekh ni. Ini bukan ingat. Saya ingat tubuh kami, bila orang kata syekh, apa hukum ni? Tubuh ni kata haram. Dia kata, saya tak jawab soalan ni. Kenapa? Kalau saya terpaksa ikut jawapan tu, saya tidak amanah pada diri saya. Kalau saya jawab lain, maka jatuhlah martabat guru tersebut. Awak kalau nak tanya, jangan sebut nama orang. Tanya. Ini kita sebut. Ada pula jenis hak tanya, suka koleksi ustaz-ustaz. Ustaz ni boleh, ustaz ni tak boleh, ustaz ni kata gini, ustaz ni. Dia tambah koleksi ustaz. Jadi susah juga macam ni. Kita bukan masalah tu, tapi kita menemukan satu natijah untuk kita beramal dan kita boleh benar-benar memahami tempat tersebut. Boleh ikut. Itu je. Jadi sebab itu tanya orang ni kena tahu cara. Macam mana kita nak tanya. Kalau baca dalam kitab-kitab klasik, memang cukup menarik cara pertanyaan. Kena pandai. Kena pandai. Yang ketiga, wa khalitul hukama. Khalitul hukama ni maknanya kita bergaul dengan cerdik pandai. Tuan-tuan, kita boleh kenal anak kita ni cerdik ke bodoh berdasarkan kepada kawan dia. Kalau kawan dia bodoh-bodoh semua, yang ni dia ni memang bodoh juga. Walaupun dia kata apa, saya cerdik kali. Cerdik kali di kalangan orang bodoh. Cerdik sikit je lah, kalau bodoh-bodoh. Itu bahasa lah ceritanya. Ni. Tapi kalau dia, sebab itu orang cerdik pandai kata apa? Bagi tahu saya siapa kawan kamu, saya boleh beritahu siapa kamu. Tak payah kamu cerita kamu. Siapa kawan kamu? Kawan saya diam. Awak ni orang ni diam. Jadi kita tengok. Sebab kita dengan hukama ni kita terjemah maknanya dua perkara lah. Satu, cerdik awam yang bukan semata-mata ilmu agama. Yang kedua, orang yang mempunyai pengalaman hidup yang lama. Pengalaman itu yang mendewasakan dia. Sebab itu orang lama jangan buang. Sebab itu dunia telah menerima orang lama sebagai coach bola. Coach tu dia tak cari yang muda-muda. Coach yang tua, lari dah berok. Tapi luar wow. Kalau pemain kan yang ambil baju tu bagi mereka masuk bola. Dia berok lagi. Tapi dia tegur yang main, laser ni. Tapi sebab pengalaman.
Tapi dengan pengalaman terdahulu mendewasa dan mematangkan kita. Kita orang muda. Selalu dah dengar cerita rumah tangga cerai berat. Jadi kita bertua dah dengar gitu. Sehingga orang tua tu mari nak cerai, kita marah pula. Ni bahasa berat, cakap kasar. Ibu kena apa gini-gini. Aku tahu kisah ni banyak-banyak betul. Apa ni tak kerti. Dia marah pula. Jadi kawan kita dia dulu kata dia. Contoh. Jadi bila kita berkawan dengan orang yang hukama, bijak, kita dah seboleh-bolehnya. Bila kita berkawan dengan orang, kita dapat ilmu. Kita tengok, kita dapat ilmu. Memerhati, melihat, bercakap, kita dapat ilmu. Itu maknanya untuk kita berkawan orang macam itu. Tak kita rugi tuan. Kita kawan, cakap, sisi-sisi, rugi. Kita nak dapat sesuatu. Itulah hal itu berkawan. Satu, tindakan. Macam mana orang bijak cara tindakan? Lain. Orang bijak biasanya dia jarang guna tenaga. Orang bijak dia guna akal. Dia tak guna kederak ni, dia jarang. Dia guna akal. Tapi orang yang tak bijak, tenaga dia nak kira. Kadang-kadang Allah. Ini banyak. Sebab itu fahamilah, belajarlah dalam kehidupan ni. Kita akan dapat banyak kelebihan. Hikmah yang ke-21, hadis yang ke-21, bijak menguruskan masa. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa fagharaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika." Berghanimahlah, berebutlah kamu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sihatmu sebelum sakitmu, masa lapangmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu, masa kayamu sebelum fakirmu. Apa makna masa? Saya ada karang satu buku bertajuk Demi Masa. Dalam buku itu saya kisahkan macam mana para ulama, macam mana ahli ibadah menggunakan masa semestinya. Saya karang buku Kuasa Ikrar. Dalam buku tersebut saya cerita macam mana hobi orang zaman dulu membaca. Ada yang baca tu tuan-tuan luar biasa. Khaqan, tuan-tuan kenal nama Khaqan? Khaqan menjadi menteri kepada Al-Mutawakkil, salah seorang daripada kerajaan Abbasiyah. Kerjanya baca buku je. Bacanya orang jadi kuat baca. Orang jadi kuat baca. Baca je. Siapa dia sudah tamat buku ni? Angkat tangan. Ustaz tanya soalan ni leza-leza. Imam Syafi'i umur belasan tahun pergi belajar dengan Imam Malik. Dia orang Mekah, pergi ke Madinah. Imam Malik di Madinah nak belajar kitab Muwatta karya Imam Malik. Imam Malik masa itu tua dah, tak 70 tahun lebih dah umur. Imam Syafi'i nak pergi belajar kitab Muwatta. Kitab Muwatta ni kitab hadis. Kitab ni mengandungi 1724 hadis, lebih kurang. Jadi bila dia pergi tu, dia minta syafaat ulama dan Gubernur Malik Mekah untuk tunjuk surat kepada Imam Malik sebagai special. Ibarat kalau kita tak pernah masuk mestilah, macam itulah. Nak belajar Imam Malik. Bila Imam Malik keluar, Imam Malik ni dia ada bodyguard dia ada khadam dia orang tengok dia orang takut. Itu backing Imam Malik. Dia lain, dia jadi orang tak tahu, orang tengok orang gerung dia. Ni Imam Malik. Jadi bila Imam Malik tengok Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pun bagi surat. Ibarat macam ke cucu ngatuk umur tu macam tu. Imam Malik baca surat. Imam Malik terus buat decision. Besok saya suruh pelajar kanan saya ajar kepada awak kitab. Imam Syafi'i jawab balik, "Tuan Guru, saya ingat saya tak mahu belajar dah. Saya terus nak belajar Tuan Guru dia." Kenapa? Pasalnya kitab Muwatta Tuan Guru tu
Saya hafal semua sekali itu. Bukan baca, bukan beli, hafal. Tengok tak? Belum balik, belum belajar, menghafal semua tu. Itulah bezanya. Hebat. Kenapa? Imam Ali pun rasa tak orang percaya. Betul ke? Ya Allah. Dia membaca satu-satu. Wallahi tak ada gagak-gagak. Ingat betul. Sebiji. Itu orang panggil bukan jenis saja, brilliant, gifted, ataupun dalam bahasa Arab mauhibah, kurnia Tuhan. Macam ini kita sebut dalam puasa hafazat. Macam mana cakap ni macam ini, memang luar biasa. Ramai tokoh-tokoh yang macam tu. Itu macam ni. Mari nak belajar, ingat tu. Mari nak belajar, ingat. Oh, luar biasa. Ambil otak dia bagi anak-anak kita. Yang biasa. Sungguh. Ini macam ni. Sehingga Imam Malik amanah. Dia tak rasa ini mesti cakap aku kata dia tak, dia orang yang baik. Dia cakap dengan macam ni. Ya ulah, ittaqillah wa la tudfi nuran allazi ataka Allah bihi bil ma'asi. Wahai anak, takwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu sekali-kali padamkan cahaya yang Allah kurniakan kamu dengan maksiat. Maknanya jaga akhlak itu. Ini penting. Saya ingat hadis yang ke-21 ni saya nak tangguh dulu. Kita syarah, kita mukadimah ke-21 baliklah. Sebab masa pun tak sempat saya ada beberapa urusan lain. Cuma saya sebut di sini ada buku yang mulai yang saya rasa bagi tuan-tuan dapatkan untuk aktivitikan acara malam selepas kita terawih. Maknanya buku 11, 12, 1, 2 dan buku kedua isu khinzir. Ini buku babi. Khinzir nak pada berubah babi macam tu. Buku ni sengaja saya tulis. Tujuannya untuk nak selesaikan isu masalah Cadbury, masalah genetik, masalah majlis fatwa, dan tuan-tuan akan kenal jenis-jenis babi. Berapa jenis babi? Macam mana habitat dia, kenapa dalam Quran Allah larang babi, apa sebab, macam mana kaedah saintifik, macam mana bentuk, macam mana semua sekali. Mana baca buku ni kalau PhD lah bagi babi. Tahu insya-Allah. Orang tanya tahu ini. Jadi banyak. Kita kena belajar, kena tahu. Itu sahaja. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.